penerangan ni jika ada kita pun ada doktor, kita punya penceramah, next penceramah Dr. Syakina. So pun terlibat juga untuk SUC di jabatan lah di KM. Kita boleh kongsi information kalau ada. Okay, this is the requirement of SUC MOH. Apa itu SUC? Pernah dengar tak? Di peringkat MRT PPK mungkin tak pernah dengar atau tak tahulah, tapi di peringkat officer ataupun dipanggil apa, SD yang mengendalikan research, dia kena tahu dan kena ambil dahulu. So tanpa SUC ni dia ada form untuk diisi, dia tak dapat buat dia punya research. So untuk SUC ni, Animal Care and Use Committee di bawah Ministry of Health. KKM sendiri dia ada SUC dia sendiri. So mana-mana researcher yang nak menjalankan projek, dia perlu hantar proposal dia kepada kita, kepada pihak SUC untuk kita check balik sama ada tak keperluan untuk dia menggunakan animal tersebut. So the role of SUC is to assess or evaluate research proposal that require animals, to study whether the use of animal is indeed necessary. Kalau tak perlu, maknanya research tak perlu guna animal lah. Kalau perlu, mungkin bilangan itu dikurangkan. Right? To ensure the steps are taken to minimize pain and discomfort, to ensure that the animals are handled humanly throughout the duration of the research project. So, dia ada tempoh project, let's say 6 bulan, so after 6 months, animal tu, let's say, still alive, apa dia kena buat? Maknanya dia bukan habis project tu, animal tu, for example, animal di Sumber Haiwan, selepas 6 bulan, projek dah habis, haiwan tu kita yang pula kena jaga on behalf of that project. So tak boleh lah. So dalam tu dia kena clarify what gonna happen to that animal after 6 month project. Right? So dalam SUC ni dia ada beberapa etik yang perlu diambil perhatian, considered by SD itself. So dalam prinsipal ni kita pakai 3R's principle: replace, reduction and refine. So to replace ni maksudnya animal experiment must be replaced wherever possible by other methods such as mathematical modelling of vitro biological system. Maknanya kalau tak perlu gunakan haiwan, mungkin digunakan formulation atau mungkin digunakan machine saja ke. So dia tak payahlah guna animal. Okay, yang kedua, reduction. There must be the reduction in number of animal use. Kalau tak perlu sebanyak 100 ekor, so memadai, based on project memadai 20 ekor. So 20 ekor lah. Dia tak perlu, okay, tak apa, kita ada banyak duit, kita beli for standby. Kita beli standby tu boleh, tapi in few numbers saja. Maknanya tak boleh beli extra. So bila extra, bila habis project, duit bila habis, sudah tak ada cukup untuk bagi makan. That's why lah kita kena tekankan prinsipal ni lah, reduction. Maknanya mengurangkan bilangan haiwan jika tidak perlu. Okay, to refine, the study must be refined to minimize its overall impact, the use of the animal use. Maknanya kena ditemukan balik lah keperluan untuk penggunaan haiwan. Alright. So kita ada buku Principle and Guide to Ethics SUC. This one produced in year 2000. Masih valid lah, masih diguna pakai. So saya fikir mana-mana SD yang tak ada, sebab dia tak ada soft copy dalam website, so mungkin boleh dapatkan hard copy daripada kita lah. Ada. Ada few lah daripada peninggalan AU sebelum-sebelum lah. Alright. Ini pun based on discussion dengan kita punya komiti yang terbaru, chair by Dr. Tahir. So ada pengurusi is Dr. Tahir. So kita nak revise balik buku ni, cuma tak sempat lagi lah because of TKP everything kan. So till now kita boleh pakai buku ni lah. So the important note saya nak cakap kat sini, kita kena ensure that animals are housed in appropriate facilities. Alright, jangan ingat tikus masukkan dalam kotak, that's it. Dia ada lah, dia punya requirement for housing itself. Maknanya sizing, kalau bilangan berapa ekor, berapa size cage yang kita perlukan. Alright, appropriate sample size and procedure to be used in experiment.
kena tahu dia punya prosedur, kena tahu dia punya sample size. Jangan simply letak je because of banyak duit projek kan. So kita letak je, tak perlu. Tak perlu macam tu. And then the animal should have access to vet care. Maknanya every project yang menggunakan haiwan ni kena attach to vet. So vet dia ada peranan dia lah untuk check healthcare dalam sepanjang projek tu. And then all personnel who work with the animal should be sufficiently trained in both the experimental procedure and ethical handling of the animal. So this is one of the training yang kita buat lah. So you are qualified, you will attend this course or outside course. Maknanya mana-mana course, even UPM pun ada buat khusus animal handling and SUC. So kalau ada you join, kita dah boleh consider as your well-trained punya personnel lah. And then animal pain or discomfort should be minimized. Itu standard lah, itu memang common sense lah buat projek. You jangan nak shock sendiri until you hurt the animal. And then anesthesia should be used as required or repeated surgical procedure on the same animal should be avoided wherever possible. Certain project dia tak perlu pembiusan. Maknanya kalau dia pakai prosedur oral gavage, dia just restrain properly and then dia continue dia punya proses. Tapi kalau dia perlukan pembiusan, anesthetize the animal, and then kalau perlu repeating prosedur, tak digalakkan for the same animal. Because kita kan small animal, tikus or mice kan, kalau you nak buat 5 kali prosedur yang sama, tak possible lah unless you punya gajah ke harimau ke, adalah dia punya duration survival tu prolong lah kan. Tapi kalau small animal ni, even you pegang restrain pun, by that time you pegang pun dia boleh mati. So mungkin you terkuat ke kan, you pegang sambil gelak-gelak, tahu lah pun tak sedar you dah cekik ni. Itu antara pain yang kita kena elakkan lah. So bear in mind, di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015, Animal Welfare Act, di bawah Jabatan Pendidikan Veteriner. So dalam akta ni ada di-include, dimasukkan berkaitan dengan animal use in research, testing and teaching. So boleh go through akta ni, boleh Google, carikan dia punya maklumat. KKM saya tak ada. Tak ada kan akta haiwan. Sebab dia kalau animal, dia tu DVS, Jabatan Veteriner. Kalau wildlife tu wildlife department, pendidikan. So kalau kita tengoklah, kalau projek kita animal, domestic animal is not wildlife, so under DVS Act, kalau animal tu wildlife, kena refer to wildlife department. Okay, same maksud yang sama untuk disampaikan. Fungsi for SUC ni, sebelum projek tu dijalankan, maknanya dia kena dapatkan tulisan JKKP kan, JKKP kan. Untuk apa tu doktor? Apa JKKP? Research punya prosedur lah. So Yang JPP ke? JKPP Penyelidikan Oh, okey. kan. So kalau Under JPP ke? JPP JPP. tak ada. So maknanya dia kena ada dua lah. Satu kelulusan Jawatan Kuasa Penyelidikan, satu lagi Jawatan Kuasa SUC. Nanti saya tunjuk dia punya flow macam mana untuk SUC punya peranan lah. So kita so far ni JPP. So dia kena dapatkan approval from NMRR, MREC, JPP, NIMR, NIH. So bila dah dapat approval yang tu, dia akan isi form untuk SUC pula. And then secretary dia saya untuk SUC. So dia akan complete that form, adalah dokumen-dokumen yang kita nak. After dia complete, baru kita tengok macam mana, sama ada kita tak reject projek itu, kita tak ada kuasa untuk mereject. Sebab kita dah dapatkan grant berpuluh-puluh ribu, so suddenly datang ke SUC, kita reject. Tak, kita minta you tambah baikkan, you revise balik your procedure, especially yang involving animal lah. Kalau yang not involving animal tu, prosedur tu mungkin you lagi mahir lah daripada kita kan. Tapi yang involving animal, kita akan check balik lah. Alright, so saya nak tunjukkan sini borang. Kat mana nak dapatkan borang SUC ni?
So pergi ke IMAR website, di bawah servis Lab Animal House Service Form, which is LARU, unit saya, unit kami. So kita ada borang ACUC. So borang ACUC dia dah isi, okey, yang ni dia punya prosedur dia. Macam saya cakap tadi, penerimaan borang permohonan penulisan ACUC berserta dengan dokumen sokongan. Dia ada dokumen-dokumen, for example, kena ada dia punya proposal, complete proposal apa yang dia nak buat. Dia kena ada reference, dia punya literature review, at least 3 daripada mana dia semak. And then dia kita punya form tu pun kena lengkap. So bila dia hantar ke saya akan check in term of documentation tu lengkap tak lengkap. And then kita akan kategorikan dia. Dalam ni dia ada cakap lah, ada kategori A dan B untuk dapatkan penulisan daripada pengurusi atau ACUC sahaja. Dia dalam kategori ni dia menerangkan lah sama ada kategori A dia involve either living material or non-living material. Sama ada you use bacteria, plants, protozoa, invertebrate atau animal species. And then kategori B, experiment of vertebrate animal species that expected to produce little or discomfort or no discomfort. So from here kita tahu proposal ni nak pergi sampai ke mana, sampai ke siapa. Sebab dalam ACUC team kita ada pengurusi Chairman Dr. Tahir, okey, pengurusi Dr. Baginda, setiausaha saya, wakil setiausaha Dr. Zubaida. Ini kita ada AJK jawatankuasa di bawah dia yang akan check proposal research ni. So kita akan hantar by email and also hard copy kepada reviewer ni, dia akan check lah. So every reviewer dia punya pandangan tu berbeza kan. In term of mungkin reviewer A, number of sample tu cukup 30 ekor, tapi reviewer B mungkin perlu more. So nanti saya akan kumpulkan semua apa ni soalan daripada reviewer kita ni kepada researcher tu semula untuk dia check balik. So dia akan hantar balik kat saya, kita akan semak balik lah. So kalau ada perubahan, ada pembetulan in term of dia punya prosedur dalam protokol itu, dia kena buat pembetulan lah. So ditolak ni maksudnya bukan ditolak proposal tu, bukan ditolak projek tu, ditolak dia punya borang. Projek still on, tapi borang tu mungkin tak lengkap, mungkin maklumat kita nak tu tak faham kan, jadi kita minta dia clarify balik lah. Okay, ini saya kata tadi tu kertas research proposal kita kena hantar gancat ni yang melibatkan haiwan, maknanya pada minggu keberapa haiwan ni terlibat, pada minggu keberapa dia akan masukkan drug, let's say dia akan masukkan virus ke dalam haiwan tersebut. So kita nak ada chat dia lah. And then 3 artikel yang digunakan untuk projek dia. And then CJ atau deklarasi pembukaan cipta haiwan digunakan jenis yang LMO, maknanya certain projek dia tak guna haiwan yang di sumber haiwan ni, dibeli sendiri. Jadi kita nak tahulah sumber mana dia dapat. Okay, this is the form. Sini adalah maklumat penyelidik for researcher yang terlibat. So kalau ada vet, dia kena masukkan nama vet. Ada certain projek yang tak ada nama vet. But then bila ada case, let's say animal tu sakit atau mati, dia tak qualified untuk buat postmortem, untuk nak buat rawatan, tapi dia perlukan vet. So that's why kita minta, kita ada 3 orang ni vet. Bukanlah kita gila kuasa nak buat semua, nak bantu semua, tapi this is the requirement. Maknanya kena ada vet lah. So kita akan atur lah jadual projek ni. Alright, selalu berlaku kesalahan yang mana di dalam proposal form, proposal dia, tajuk dia lain, tapi di dalam ACUC form tajuk dia berubah. Maknanya mungkin yang first tu dia dah bincang 3 bulan dulu, lepas tu bila dah finalize ada perubahan, di ACUC form tajuk dia dah lain. Jadi maksud yang sama tapi mungkin berbeza daripada dari segi penggunaan perkataan ataupun berbeza dari penggunaan spesies haiwan. Jadi kita minta kita return tu researcher, kita buat balik lah.
And then pastikan semua maklumat yang diberikan adalah benar dan betul. Boleh guna helai tambahan jika ruangan ini tidak mencukupi. Jika ada tuan-tuan terlibat dalam penyediaan borang ni, maklumkan pada SD. Certain SD dia masukkan semua dalam form ni, dalam ruang ni, sampai halus-halus je, kita pun tak boleh nak baca. Kan, sebab dia kata ruang tu kecil je, maklumat banyak kan, jadi kan form kecil lah. So bila kita hantar ke reviewer, orang ni nak baca tak boleh. Itu yang mula macam tu kan. So tambah ke test kalau tak cukup ruang lah. Okay, yang satu lagi saya nak tekan kat sini, human endpoint. So which is refer to one or more predetermined physiological or behavioral sign that define the point at which experimental animal pain or distress is determined, minimized or reduced by taking action such as euthanize the animal, terminating. Maksudnya ni, dalam you punya projek, you kena tahu endpoint for that animal tu sampai takat mana. Maknanya you nak guna dia sampai takat mana. Katakan you bagi dia project you on pain, kan? Tapi you punya finding, level finding tu takat A saja. Tapi animal tu show sampai Z pain. Maknanya very painful. So you tak boleh continue. Jadi you kena stop takat tu lah. Stop kat animal tu to euthanize that animal. So maknanya dalam takat akhir ni dia kena tahulah sampai had mana animal ni boleh digunakan untuk eksperimen. Faham tak? Faham? So macam kita lah, kita pergi jogging. Kita tahu kita ni tak pernah pergi jogging. Suddenly kita pergi jogging 10 km. So you tahu tak endpoint ni takat mana? Mungkin balik kaki dah macam ni dah. Dah sampai dah merangkak, menjulur, tak boleh nak jalan. So you kena tahulah limit for the animal tu. Dia macam body weight kalau tak CCT kan, kalau tak lebih 20% benda macam tu lah kan. Sebab dulu kita ingatkan cakap pasal endpoint tadi macam di crop C, and itu rupanya untuk so lepas saya dah tanya balik dan dia kata endpoint animal. So macam okay, dibagilah contoh-contoh. So dia tadi takat akhir haiwan. Maknanya haiwan tu sampai mana you nak gunakan? Adakah sampai dia akan mati sendiri? Kalau projek tu lah, memang you punya end of that project haiwan tu akan mati. So itu dia punya prosedur lah. Tapi kalau end of project tu haiwan tu still survive, tapi you dah nampak dia nak suffer. So you kena lah setakat mana dia boleh berada dalam projek ni. Saya ni kalau so far kita tak nampak lagi lah yang melibatkan welfare for that animal tak dijaga kan. Tapi kalau macam vet, let's say for example vet pergi, vet investigate, memang ada kebajikan yang tidak dijaga, so kita boleh report. So bila kita report, dia akan melibatkan banyak prosedur lah dengan DBS, dengan kementerian lagi kan. Jadi kita tak nak benda-benda tu berlaku lah. Okay, ini borang pusat akhir lah untuk borang ni. So ini yang saya katakan kategori-kategori tu, kita boleh baca lah mana yang related to your project. Okay, ada certain institute tidak ada ACUC. For example, yang saya tahu Jabatan Pendidikan tidak ada ACUC, tapi dia ada animal to be used for project. So kita di sini di peringkat KKM, di peringkat Laru, saya ada bincang dengan bos dan juga beberapa jawatan kuasa untuk kita wujudkan owner consent form. Maknanya form ni belum finalize dan mutamat lagi lah, just baru cadangan. Form ni kita gunakan untuk mana-mana institut atau mana-mana tempat yang tiada ACUC, untuk kita declare dengan owner tu yang kita nak buat projek, yang kita nak buat research. Contoh, okay, you nak pergi buat projek dekat klinik haiwan, you nak guna kucing, which is klinik tu memang tak ada ACUC lah kan. So dia tak ada ACUC, tapi you nak gunakan haiwan dia. So apa jaminan dia akan dapat untuk for that project kan. And then haiwan tu mungkin owner by vet tu sendiri, clinician tu sendiri, ataupun owner dia orang lain. So apa jaminan you nak beri kepada orang lain jika haiwan yang you guna tu mati, cedera. So kita nak wujudkan form lah. Form ni just to ada for say black and white between researcher dengan owner yang tak ada ACUC. Maknanya tak ada pemantauan kan. Kalau macam
dia hantar dekat kita, dia punya proposal, tapi haiwan tu ACUC is used for KKM lah. Maknanya outside KKM dia kena ada ACUC institute tu. Kan? Tapi kalau klinik tu tak ada ACUC, apa yang nak bagi jaminan pada klinik tu? Jadi kita tunjukkan form ni lah. So ini masih peringkat cadangan lah. Alright, ini dalam form tadi lah. So faham tak setakat ni? Kalau mungkin kita boleh explain lah, mana kita share dengan kita punya SD, kita punya supervisor. Jika ada mana-mana error yang berlaku sebelum ni, maknanya ini maklumat yang kita kena ada dalam kita punya ACUC form. So this one, Cikgu Mek said please submit completed form only. Jangan 2-3 kali. Ada jugalah pernah berlaku, doktor macam ni ke saya hantar dulu? Doktor macam ni ke saya hantar dulu? Dia hantar satu set, lepas tu salah, dia hantar lagi satu set. Kadang kita pun dah bila banyak, kita pun tak tahu yang mana kita dah hantar ke reviewer. Jadi finalize on your side, baru hantar ke kita. Kita bagi yang soft copy ke nak yang hard copy? We need both. Hard copy so kita nak masuk dalam file. Soft copy kita akan direct email to reviewer, certain reviewer. Sebab kita ada kita punya ahli jawatan bahasa daripada UPM, lecturer UPM, vet daripada VRI Ipoh, Vet Research Institute Ipoh, dan kita ada wakil daripada KKM sendiri, IMI sendiri, dan ada 2 wakil non orang biasa. Orang biasa meaning dia bukan knowledgeable untuk projek. Bila dia baca, dia faham tak? Kan? Jadi bila ada certain person dia tak nak hard copy, dia nak soft copy. So senang dia nak edit. Ada certain dia nak hard copy, dia nak counting. Jadi kita perlukan dua version lah. So conclusion for presentation, start with good quality animals. So kena pilih quality animal before you start your project. And then practice ethical principle yang 3R tadi tu. And then take care of either welfare or reduce stress sama ada pre-project, during or post-procedure. So dia ada arriving, quarantine, acclimatization, itu dia punya prosedur sebelum projek lah. So that's why bukan terima haiwan tu dia terus buat projek, tak. Tu dia ada prosedur, dia nak reduce stress, kena relax dulu, sesuaikan animal tu dengan dia punya environment, and baru you start project. No animal life waste, maknanya jangan membazir lah, jangan beli terlalu banyak. Walaupun kecil, harga dia lagi mahal daripada jam tangan, kan? Kadang boleh sampai seekor tu beribu, beratus. Tapi because of project, dia kena ada, so itu boleh lah, tapi jangan membazir lah. So to produce quality research and publishable result, this is your punya requirement. Kalau you tak complete, tak fulfill you punya requirement, you buatlah macam mana gempak ke projek, tapi for certain researcher dia nampak benda tu tak ada apa-apa lah kan, tak ada impact ni. So stop animal no animal experimentation should be carried out without the approval of the project by the ACUC. So kalau ada yang tahu RO buat projek without ACUC, please maklum kat saya. Kita bukanlah nak suruh dia stop, kan? Maknanya kita nak check balik lah ACUC tu valid tak valid. Sebab yang setahu saya, kalau you nak produce paper, ada certain degree of level tu, dia tanya ada tak ACUC approval. So kalau tak ada, you nak publish, let's say worldwide, you nak dapat worldwide punya view kan, tapi tak ada approval ACUC, tak ada number ACUC, so benda tu tak boleh nak publish, kan? Betul tak? So itu yang saya tahu lah. Jadi pentingnya ACUC ni untuk every project involving animal memang kena dapatkan ACUC. So that's all. Ada soalan? So doktor ACUC ni dia selalu setahun macam tu kan dia tempoh. So every year tu kita just hantar surat mohon renewal ke Okay, macam mana? untuk renewal, okay, ini saya tunjuk prosedur. Okay, nanti kita boleh tambah slide lah. Untuk prosedur permohonan, okay, dah lepas, sudah use. So, you dah buat projek. Validation untuk license, kita license for ACUC ni setahun. So, maknanya katakan projek ni berakhir sehingga Oktober 2020. Kan?
you start you punya project sehingga 2021. So for this year, you mohon last year October, so this year end of September 2020. So you kena mohon before end. Maknanya somewhere in August, dah kena hantar surat lah, dia just surat permohonan pembaruan SUC, kelulusan SUC itu je. Unless you tak ada apa-apa perubahan pada protokol. Kalau you ada perubahan, let's say tengah-tengah buat tu ada pula protokol baru. So you kena hantar new proposal lah. Maknanya protokol yang baru yang akan digunakan untuk next project. Alright, lagi soalan? Dekat Siti Alam, vet tak ada ke? Tak ada. Tapi doktor akan pergi sana juga lah. Kita akan pergi sana lah. So maknanya kita dapat jadual, kami bertiga kan akan tak kosong lah siapa yang pergi. So kita akan pergilah siapa nak pergi projek ni, siapa nak pergi projek ni. Macam kalau ikan, nanti vet akan jaga juga kan? Kalau minta servis daripada vet tu. Macam kami nak set up Zebra Fish punya facility. Macam mana tu? Vet akan... Okay, just general lah. Just for information, kita vet, sama kita belajar all species, all animal. Mana superficial, not too deep until dia punya apa, spesies tertentu lah kan, kita belajar semua. So kita ada knowledge untuk semua. Okay, kalau basic kita ada lah, tapi kalau for example project ikan nak deep on katalah certain disease, so kita kena belajar lagi lah dalam sedikit disease lah. Tapi kalau untuk general kita boleh buat lah. Cuma ikan pun dia ada jabatan perikanan. Certain fish under act jabatan perikanan, certain aquatic ni ada jabatan kehidupan liar. So kena tengoklah mana yang terlibat. So kalau dari segi vet service, kita boleh membantu lah. Right? Yang lain? Tak ada, faham? Okay, kalau tak ada soalan, thank you very much. That's all for my presentation.